Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana petang ni kita masih lagi diberi ruang kesempatan untuk kita bertemu untuk sama-sama kita membincangkan satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, keberkatan dan kita diberi futuhat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami dan untuk mencerna perkara yang ataupun ilmu yang kita belajar. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua kepada yang memberikan salam. Ustazah Nur Isda, Umi Abah, Ustazah Jai, Kak Zana, Ustazah Hija, Abang Kamsani, Ustazah Nadia, Ustazah Zainab, Ustazah Rahayati, Ustazah Zainab Aziz, Ustazah Nur Syahada. Okay, Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Dan saya nak tahu adakah suara saya clear ataupun tidak, minta tolong komen dulu. Yang keduanya, tolong saya untuk klik button share untuk sama-sama kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana tentang kewujudan kita pada hari ini lah. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincang huruf Shin. Okay, huruf yang dia dikategorikan dalam huruf yang nipis lah. Okay? Dan ianya tidak terlalu susah untuk kita sebut. Cuma seperti mana biasa kita akan tengok dari sudut makhrajnya, kita akan tengok dari sudut sifatnya. Okey. Cuma saya minta maaf sekejap . Okey, Alhamdulillah. Suara saya tak berapa nak baik hari ni. Dia rasa geli di halkum. Okey. Umi Abah, Alhamdulillah. Audio, video clear dari Jitra. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey. Kita buka majlis kita pada petang ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, Alhamdulillah. Amin ya Rabb, amin. Dia bukan demam, bukan semua, cuma rasa geli sedikit sajalah. Okey, kalau kita cakap tu, tambah-tambah kalau kita guna huruf halqi, memang dia akan jadi batuklah. Okey. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan bincang huruf Shin. Huruf kita tengok dulu makhraj bagi huruf Shin. Okey. Ini makhraj bagi huruf Shin. Huruf yang rumahnya sama dengan huruf Sin yang kita bincang semalam. Cuma yang bezanya adalah titik. Titik bagi huruf Shin ada 3. Okey. Huruf Sin semalam kita bincang ianya tidak ada titik. Okey. Rumahnya macam mana? Rumahnya dia berbeza dengan huruf Sin. Huruf Sin rumah semalam dia berada di hujung lidah. Okey. Dan menghampiri dengan gusi bawah. Tapi bagi huruf Shin rumahnya adalah wastul lisan ma'ama yuhadhih min hanakil a'la. Okey, dia tengah lidah bertepatan
dengan lelangit atas. Cuma dia ada 3 huruf yang keluar daripada wastul lisan tengah lidah ni. Ada huruf shin, ada huruf ya mutaharrikah, ya yang berbaris, dan satu lagi huruf jim. Okey, cuma ada yang menempel di lelangit, ada yang tidak. Huruf jim contohnya dia kena dengan lelangit. Kenapa? Kerana dia bersifat dengan syiddah. Huruf shin dia tidak kena dengan lelangit. Okey, dia ada ruang lagi untuk suara keluar, untuk angin keluar. Okay, seperti mana yang tuan-tuan dapat tengok ni lah. Okey, antara lidah dengan lelangit masih lagi ada ruang untuk pengaliran suara, untuk pengaliran sifat tafashi, untuk pengaliran angin. Okey, dia melalui ruang di antara tengah lidah dengan lelangit. Okey, ni selesai bagi makhraj lah. Makhraj mudah je, kita kena tahu mana rumah dia. Okey, dan cara kita nak sebut dengan betul, kita kena tahu pula sifatnya. Okey, cuma saya tidaklah mendakwa apa yang saya sebut, apa yang saya ajar yang paling betul. Okey, cuma mengikut pengajian yang kita ambil daripada para guru, yang kita belajar, yang kita ambil daripada buku-buku, maka begini cara yang kita tahu, yang kita perlu ajar, yang perlu kita praktik supaya sebutan kita ni menghampiri yang paling betul lah. Okey. Seterusnya kita tengok sifat yang ada pada huruf shin. Okey. Huruf shin ni dia ada rumahnya adalah wastul lisan, tengah lidah. Okey, sifat utama seperti mana kita perlu tahu, okey, seperti mana yang disebut setiap hari adalah istifal ataupun isti'la. Huruf shin bersifat dengan istifal. Maknanya pangkal lidah dia berada di kedudukan dia terletak. Okey, dia tidak bergerak, dia tidak naik ke atas. Okey, yang menghasilkan sebutan huruf shin ni adalah huruf yang nipis. Okey. Yang keduanya dia bersifat dengan rakhawah. Rakhawah maksudnya apa? Suara mengalir. Ash. Okey, ash kita akan dengar. Masa kita sebut tu suara dia tidak terputus, dia mengalir. Ash. Okey. Yang seterusnya dia bersifat dengan hams. Hams ni berkaitan dengan angin. Hams ada angin, lawan dia al-jahru. Seperti mana rakhawah tadi, dia adalah suara mengalir, lawannya adalah syiddah. Okey, kita kena ingat ni huruf sifat yang ada lawan dia. Tafashi ni sifat tunggal lah. Okey, sifat tunggal. Dia tidak ada lawan. Tafashi maksudnya apa? Desiran yang keluar daripada hujung lidah dengan celahan gigi. Seterusnya dia bersifat dengan infitah. Okey, infitah maksudnya hujung lidah mendatar. Okey. Dia ada semua huruf Al-Quran ni, semua huruf hijaiyah ni dia bersifat dengan infitah, melainkan 4 sahaja, sad, dha, ta dengan dha. Okey, yang mana apabila sifat itba' ni dia akan sekali lagi dia akan bersama dengan sifat isti'la. Maka apabila kita sebut huruf isti'la, huruf itba', maka pangkal lidah kita akan terangkat, hujung lidah juga akan terangkat yang menyebabkan ada taqa'ur fil lisan. Okey, ada lekukan di tengah lidah. Okey. Seterusnya bersifat dengan sifat ismat. Okey, bersifat dengan sifat ismat. Sifat ismat ni just nak bagi tahu kita huruf ni susah keluar daripada makhrajnya. Okey. Idlaq senang keluar. Tu saja. Dia tidak ada kaitan dengan praktikal ataupun cara kita perlu sebut bagaimana untuk kita menghasilkan sifat ismat ni, tak. Dia just nak bagi tahu kita sahaja. Okey. Saya lupa nak datangkan satu skrin lagi sekejap ya. Tuan-tuan boleh hafal dulu sifat. Okey. Suara mengalir itu maksudnya sifat rakhawah. Okey, suara mengalir sifat rakhawah. Saya ambil satu slide lagi, saya kena buka lambat sikit, sorry. Okey.
Okay, seterusnya kita tengok pembahagian sifat. Saya cari pembahagian sifat tadi tu lambat sikit, minta maaf. Okey, ini pembahagian sifat antara sifat yang kuat, sifat lemah dan sifat yang tidak bersifat dengan kuat ataupun lemah. Ada 3 bahagian lah. Okey. Huruf shin, tengah lidah. Ini makhraj dia, tengah lidah, ma'a ma yuhadih min hanakil a'la. Dia bertepatan dengan lelangit atas. Okey. Seterusnya sifat yang kuat adalah sifat tafashi. Ini sifat yang kuat, tafashi. Okey. Seterusnya, tafashi maksudnya apa? Ada desiran yang keluar daripada hujung lidah dengan celah gigi lah. Okey. Ini setengah kitab disebut begitu. Ada juga dia syarah berbeza sikit. Nanti kita tengok yang ditulis dalam bahasa Arabnya bagaimana. Saya datangkan slide dalam bahasa Arab hari ini. Yang keduanya sifat hams. Hams ni adalah sifat yang lemah. Angin mengalir. Rakhawah, suara mengalir. Istifal, pangkal lidah terletak. Infitah, hujung lidah mendatar. Okey, ini sifat-sifat yang ada pada sifat lemah yang ada pada huruf shin lah. Ada 4 sifat lemah dan sifat ismat, sifat yang keenam, ia sifat nak bagi tahu kita bahawa huruf ni susah untuk keluar daripada makhrajnya. Okey, alhamdulillah selesai untuk pembahagian makhraj. Kita tengok pula syarahan sedikit sebab tafashi ni, okey, kadang-kadang kita tak dapat beza antara tafashi dengan hams, dengan rakhawah. Okey, kita tak dapat beza. Nanti kita tengok dulu perbahasannya bagaimana. Dan kita akan pergi kepada cara untuk kita sebut huruf shin. Okey. Dan tolong saya untuk klik button share. Okey, untuk kita berkongsi dengan sahabat kita, dengan kenalan kita di luar sana. Okey. Kalau boleh baca, jom kita baca bersama. Kalau tak boleh baca, dengar saya akan sebut dan kita akan terjemahlah. Tafashi. Yang saya ambil daripada kitab Asy-Syarh al-Wajiz 'ala al-Muqaddimah al-Jazariyah, Dr. Ghanim Qaduri Hamd. Okey, dia kata maksud tafashi wa huwa al-intishar wal imbithath, iaitu dia menyebar. Okey, dia menyebar. Dia daripada mulut ni dia keluar. Wastilahan, dari sudut istilah pula, kathratun intishar khuruj ar-rih baina al-lisan wal hanak wa inbisatuhu fil khuruj 'inda an-nutq. Okay, dia kata huruf tafashi ni dia angin yang keluar tu banyak. Angin yang keluar tu banyak. Sebab tu saya sebut juga sebelum ni, ada orang yang dia sebut contohnya untuk sebut huruf sin semalam. Dia sebut angin dah keluar tapi safir tu tidak keluar. Okay, yang kita nak di sini adalah kathratun intishar khurujir rih. Banyak angin keluar banyak. Okey. Keluar daripada mana? Bainal lisan, di antara lidah dengan hanak, dengan lelangit atas. Okey. Di antara lidah dengan lelangit atas. Sebab tu saya sebut tadi makhraj huruf shin, dia tengah lidah dengan lelangit atas tapi masih ada ruang untuk mengalir. Maka tafashi dia keluar ikut situlah. Okey. Wa bisatuhu fil khuruj inda an-nutq, dan dia akan menyebar semasa keluar. Wa khassa Sibawayh saut shin bi hadhihi sifat. Dan Imam Sibawayh, pakar dalam bahasa Arab, dia mengkhususkan suara shin ni dengan sifat ni lah, dengan sifat tafashi. Dia kata sifat shin ni dia ada sifat tafashi. Shin sahaja, tidak pada huruf-huruf yang lain lah. Kama huwa madhhab al-musannif huna, seperti mana yang dipegang oleh penulis buku ni, Dr. Ghanim Qaduri. Dia kata shin ni tafashi ni hanya sifat bagi huruf shin. Wa qala fi an-nashr, dan dalam kitab an-nashr al-mubarrad, ataupun dalam dia kata huruf tafashi huwa shin ittifaqan. Huruf tafashi ni hanya untuk huruf shin sahaja secara ittifaq ulama. Okey, li'annahu tafasha fi makhrajih hatta ittasala bi makhraj at-ta', kerana dia berhemburan. Okey, dia tersebar keluar daripada makhrajnya sehingga sampai ke makhraj huruf ta'. Okey, dia keluar, dia kena di makhraj huruf ta'. Bukan pertemuan anggota tak, tapi pertemuan angin yang keluar tu. Okey.
Wa adhafa ba'dhum ilaiha al-fa' wad-dad. Okey. Dan setengah ulama lain dia menambah, dia kata huruf yang ada tafasyi juga adalah huruf fa dan huruf dad. Huruf dad. Wa ba'dun, dan setengah yang lain ar-ra wad-dha wad-dad was-sin wal-ya was-tha wal-mim. Ini perbahasan yang besarlah, cuma saya nak sebut saja. Ada juga setengah ulama kata huruf ra, huruf dad, huruf sin, huruf ya, huruf tha, huruf mim ada. Ada juga sifat tafasyi. لكن التفشي في هذه الحروف أقل منه في الشين. Akan tetapi tafasyi yang ada huruf-huruf yang disebutkan tadi ini lebih kurang berbanding daripada yang ada pada huruf shin. Wa min thamma tufiqa ala tafashiyatih. Oleh yang demikian diittifakkan bahawa huruf shin ada sifat tafasyi, yang lain tidak ada lah. Yang ittifaknya begitu. Wa fil bawaqi qalil bin nisbah ilaihi. Pada huruf-huruf lain tu sikit saja ada tafasyi. Yang pentingnya kita berpegang bahawa tafasyi ini hanya sifat yang ada ataupun sifat tunggal yang ada pada huruf shin. Itu yang kita pegang, yang pegang dengan pandangan yang ittifaq ulama lah. Okey. Maksudnya kita kena beza antara ada hams, ada angin dengan suara yang mengalir dengan sifat tafasyi. Kita nak ash. Yang kita dengar kuat tu adalah tafasyi. Okay. Dan dia bertepatan dengan sifat yang ada pada sifat tafasyi ni, dia bersifat dengan sifat yang kuat. Okay. Tafasyi ni dia mengalir kuat. Okay. Angin yang mengalir tu banyak. Tafasyi. Syakira. Okay. Selesai? Ada persoalan setakat itu? Sambil-sambil saya nak bawa tuan-tuan untuk kita praktik untuk sebutan bagi huruf shin lah. Kita dah tahu, sifat-sifat dia dah tahu, makhrajnya dah tahu. Cuma sebelum kita masuk kepada cara sebutan, saya nak tanya, adakah huruf shin disebut dalam keadaan muncung? Ada orang baca minasyaitonir rajim, asya dimuncungkan mulut. Adakah sebutan huruf shin perlu muncungkan mulut, muncungkan bibir ataupun tidak? Okey. Jawapan Umi Abah tak muncung. Ajizam tak perlu. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, masuk balik. Dia putus lama. Putus lama. Jadi yang sebelum ni dah terputus lah. Kena buat link baru, masuk baru. Okey. Minta tolong share dulu. Takut-takut ada yang tak perasan. Saya tak tahu internet Unify saya ni dia akan dalam pukul 2.50 dia akan mati. Biasa 2.50, 2.55 dia akan mati. Dia akan mati dalam masa 45 minit. Cuma itu sekali lama. Daripada pukul 12.30 sampai pukul 2.25. Okey, masuk balik dan tolong panggil ahli-ahli kelas yang lain. Kita
kita ambil masa sekejap, nanti kita akan sambung balik lah. Okey. Terima kasih. Ziz Zahalana. Kali pertama ke dah kali ke berapa? Sebab saya baru pasang ini. Okey. Untuk seterusnya, nanti yang lambat masuk dia tengok rakaman lah. Okey. Untuk yang seterusnya, kita nak masuk kepada praktikal sebutan bagi huruf shin. Okey, bagi huruf shin praktikalnya, dan apabila kita sebut praktikal sebutan, ianya seperti mana biasa, ianya tidak dapat lari daripada baris atas, baris bawah, baris depan, kasrah, fathah, dhamma dan sukun. Ada 4 yang perlu kita tahu. Dan keempat-empat baris ni, sama ada berbaris ataupun sukun, keempat-empatnya ianya terikat dengan kaedah yang sama bagi semua huruf. Tak kira huruf tebal ke, huruf nipis ke, daripada alif sampai huruf ya. Semua. Semua. Okey, dia terikat dengan baris. Baris atas seperti mana biasa, seperti mana yang kita sebut setiap hari adalah fathah, maksudnya fathus syafatain. Kena buka kedua bibir mulut kita. Buka. Okey, sya, buka. Buka sekadar mana? Okey. Sekadarnya kita boleh selit satu jari. Ni baru panggil buka. Kalau tak, dia panggil tak buka. Kalau kita baca sya, tak say lagi dah. Dalam bahasa Kelantan kata tak say. Tak nak lagi lah. Kita nak sya. Okay. Jangan sebut macam ni. Sya, tak boleh. Okay, jangan sengih, lepas tu buka, tak boleh. Sya, ash. Ni kedudukan asal bibir kita bila shin huruf sukun. Shin berbaris, shin sukun. Ash, syash, sya. Dan bila kita nak sebut dia berbaris, kita buka lah. Sya, sya, sya. Okey. Yang bawah ni dia kena turun ke bawah, dan sini dia akan tak ada karat lah. Kalau ada karat dia tak boleh nak buka. Okey, setengah orang tak boleh buka tu dia kena bersihkan kat sini dulu. Okey, dekat sendi ni, dekat rahang ni. Dia kena biar boleh fleksibel lah. Boleh buka, boleh tutup. Okey, kalau tersekat dekat sini kena ejah dulu. Sya, buka. Sya. Okey, mulut kita ni dia yang atas ni tak boleh dah. Dia dah tetap dah. Yang bolehnya kat bawah ni. Sya, sya, bukaan satu jari. Ni penting sangat-sangat. Sebab apa? Sebab kita nak menyempurnakan sebutan baris. Kalau kita tak buka, sebutannya tidak sempurna. Tapi ada juga orang kata, rasa dah macam cukup dah buka. Okey, sempurna dah saya sebut. Okey, sempurna tu diukur di sisi kita. Tapi sebenarnya kesempurnaan bukan diukur dengan rasa kita, bukan. Tapi ianya diukur dengan sebutan oleh orang Arab. Okey. Seperti mana Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, biluhunil Arab. Okay, dengan luhun, dengan cara orang Arab baca. Okay, orang Arab dia baca, pergerakan mulut dia tu luas lah. Ba, okay, kita baca sya, sya, sya. Okay, jangan baca sya, tak boleh juga. Syakira, tak boleh macam tu, jadi tebal. Kita nak nipis. Sebab nipis merupakan sifat utama bagi huruf syin. Sya, okay. Dan talaqi wal musyafahah merupakan metod yang paling ampuh dalam pembacaan Al-Quranul Karim, dalam pembelajaran Al-Quranul Karim. Okey. Kelas kita ni dia okey untuk kita dapat input, okey, cuma dari sudut kita nak mentashihkan ataupun kita nak membenarkan input yang kita dapat ni betul-betul betul ataupun tidak. Okey, praktikal yang kita buat kita tak dapat. Dalam kelas begini tak dapat sebab satu hala. Walaupun tuan-tuan berinteraksi dengan saya dalam
dalam Facebook ni, saya boleh baca tuan-tuan dan perempuan tulis, tapi saya tak dengar apa yang tuan-tuan baca. Saya tak nampak pergerakan mulut tuan-tuan. Okey. Maka ianya berhajat kepada gurulah untuk kita betulkan sebutan kita. Syah dan guru seperti mana disebut dalam kitab Al-Alhan fi Qiraatil Quran, kesalahan dalam bacaan Al-Quran, dia kata untuk mengelakkan kesalahan berlaku kita kena belajar berguru, belajar secara berguru. Dan guru pula kena pilih guru yang mutqin. Okey, guru yang mutqin lah. Mutqin maksudnya apa? Itqan. Dia betul-betul memahami, dia betul-betul menguasai bidang bacaan Al-Quran Al-Karim, supaya apa yang dia dengar dia dapat betulkan sekiranya terdapat kesalahan ataupun terdapat kekurangan, dia boleh betulkan lah. Okey. Bagi atas buka sya, bagi bawah shi, sengih. Jangan bagi atas kita buka tu seperti mana kita nak sebut bagi bawah. Jangan baca sya, tak boleh. Kita nak sya mulut manis sahaja. Okey, jangan sengih. Sya. Okey, bagi bawah barulah kita sengih. Shi, barulah kita seringai. Bagi depan syu, sya, shi, syu. Lepas tu satu lagi sukun. Syash, syashi, syu, syash, syash, syash. Jangan syash, jangan muncung, jangan. Okey, jangan muncung. Syash, relax sajalah. Sya, shi, syu, syash, ash. Kita nak tahu makhrajnya, kita datangkan huruf yang sama ataupun kita datangkan hamzah dan selepasnya kita datang huruf yang kita nak tahu. Ash, sya. Okey. Sya buka, shi sengih, syu muncung, syash. Dan kita kena pastikan ada tafashi. Okey, saya tak tahu nak buat macam mana, tak ada tafashi. Okey, tapi setengah orang disebut tafashi dia tidak kedengaran. Kita nak tafashi mesti ada. Syash, sya. Okey. Dari sudut sebutannya pula, contoh yang sukun, minash, minash. Okey. Dan selalu ada orang tanya, Ustaz, gigi atas dengan bawah ni bertemu ataupun tidak? Jawapannya, perbahasan dalam makhraj huruf, okey, tidak dibahaskan untuk gigi atas dengan gigi bawah. Tak ada perbahasan tu. Jadi tuan-tuan tak perlu tanya, okey. Dan kalau nak tahu juga, dia tidak ada pertemuan antara gigi. Okey, dia tidak ada pertemuan antara gigi. Makhraj mana-mana pun tidak ada. Okey. Sya, sya, sya. Okey, kita tengok sukun dulu. Kita baca minasyaitanir rajim. Minasyaitanir rajim. Minasya. Okey. Dan apabila minash, satu makhraj, lepas tu sya, kita sebut tu lidah kita, pangkal lidah terletak, ujung lidah mendatar. Okey. Ni bagi makhraj, bagi sifat istifal dengan infitah. Dia akan kembali lidah begitu. Hilang lagi? Hilang ke? Tak, saya rasa tak hilang. Boleh komen tak? Ada. Ada. Okay, alhamdulillah ada. Habis tu yang hilang apa? Okey. Minash. Jangan minash, jangan sengih. Okey, jangan minash, jangan sengih begitu. Kita nak minash. Mulut kita relax. A'udzu billahi minasyaitani. Okey, minash. Relax saja. Okey. Seterusnya bagi atas. Syakira. Okey, kita baca dengan shin bagi atas. Sya buka. Syira, shi bagi bawah. Shi, syira, syirab, syirbun, syirbun, syirbun. Okey? Tak ada. Tak ada apa tu? Okey, tak apalah. Syirbun. Ataupun syuraka, syuraka, muncung. Cuma kena ingat bagi bawah dengan bagi depan kita tak
tak perlu nak ukur dah. Mulut kita buka luar mana tak perlu dah. Okay, yang perlu diukur adalah baris atas. Dan saya selalu suka declare bahawa huruf ataupun baris yang paling susah adalah baris atas. Baris yang paling susah adalah baris atas. Okay, perlu kepada praktik. Okay. Syuraka, syu, sya, shi, syu, syash. Okay, kena ingat. Dia bunyi bunyi yang tajam tu adalah tafashi. Tafash. Okay, ash, tafash, tafashi, ash, sya, shi, syu, syash. Okay, jelas ataupun tidak? Kalau ada persoalan yang nak ditanya, boleh ditanya. Kalau boleh saya jawab, saya cuba jawab. Ya, bagi depan kena muncung. Okey. Okey. Jelas. Okey. Alhamdulillah jelas. Kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita bertemu pada esok hari insyaAllah. فَمَا كَانَ خَيْرًا فَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا كَانَ شَرًّا وَضَعْفًا فَهُوَ مِنْ قِلَّةِ عِلْمِي وَضَعْفِ نَفْسِي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.